Apabila bercakap tentang penjara Pudu, pasti akan timbul pelbagai kisah seram yang pernah dibaca dan didengari. Selain merupakan salah satu penjara paling terkenal di Malaysia, ia juga menjadi pusat tahanan para banduan terbesar negara suatu ketika dahulu. Penjara Pudu telah beroperasi selama 101 tahun. Jadi, tidak hairanlah jika banyak kisah-kisah hantu sangat popular di kawasan itu. Selain menjadi tempat hukuman bagi para banduan, penjara ini juga merupakan sebuah tempat yang dikatakan berpuaka kerana asal-usul tapaknya. Sebelum mula dibina pada 1891, tapak penjara Pudu seluas 8.9 hektar itu asalnya adalah bekas tempat perkuburan Cina Jalan Shaw. Ini dikenali sebagai Jalan Hang Tuah. Ia siap sepenuhnya pada tahun 1895, hasil kerahan keringat para banduan yang akhirnya menjadi penghuni kepada rumah yang mereka bina itu. Pembinaannya bermula dengan struktur tembok sepanjang 394 meter dan setinggi 4.5 meter. Pada 1984, tembok itu dihiasi lukisan mural sepanjang 860 kaki oleh seorang banduan bernama Kong Yen Chong. Mural itu tidak dapat disiapkan Yen Chong semasa menjadi banduan. Bagaimanapun, selepas dibebaskan, dia kembali secara sukarela untuk menyiapkan mural tersebut yang kemudian diiktiraf Guinness World Record sebagai lukisan mural paling panjang di dunia. Penjara Pudu mengandungi 240 sel yang terbahagi kepada 4 blok iaitu A, B, C dan D. Seramai 2,000 orang banduan boleh dimuatkan pada satu-satu masa. Namun pada tahun 1985, penghuni penjara ini telah melebihi 6,500 orang, 3 kali ganda kapasitinya. Keadaan itu menyebabkan banduan terpaksa tidur secara bergilir, malah ada yang mengambil kesempatan untuk meloloskan diri. Bilik-biliknya yang kecil dan gelap, hanya ada tingkap sebesar kotak kasut dan tiada jamban. Setiap bilik hanya dibekalkan dengan sebuah tong najis yang berwarna hitam yang wajib diangkut dan dibersihkan pada setiap pagi ketika mereka diberi masa untuk keluar mengambil udara di perkarangan penjara. Jabatan Penjara Malaysia merekodkan seramai 180 pesalah telah digantung sampai mati atas pelbagai kesalahan di Penjara Pudu sejak tahun 1960. Sehinggalah ia ditamatkan operasinya pada 31 Oktober 1996 selepas 101 tahun. Penjara Pudu kemudian dibuka kepada orang awam bermula 3 Mei 1997 sebagai sebuah muzium, iaitu selepas 6 bulan banduan terakhir dipindahkan. Dengan yuran kemasukan sebanyak RM12, lebih RM1.7 juta dibelanjakan untuk mengubah suai kompleks penjara itu menjadi pusat tarikan pelancong. Pada masa yang sama, ia turut digunakan sebagai tempat tahanan hari untuk banduan yang sedang menjalani perbicaraan sehinggalah pada Jun 2009. Kerajaan memutuskan supaya kompleks penjara tersebut dirobohkan secara berperingkat. Sudah pasti, ianya mendapat tentangan daripada pelbagai pihak, terutamanya para pejuang warisan dan sejarah negara. Ahli Parlimen Bukit Bintang ketika itu, Wong Kui Lun, mempersoalkan mengapa Penjara Pudu tidak dikekalkan dan dijadikan sebagai salah satu monumen warisan sejarah negara. Ia kemudian dijawab oleh Timbalan Menteri Kewangan ketika itu, Awang Adik Hussein, bahawa pada pendapat kami, ia bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan. Walhal sebenarnya tapak tersebut mahu dibangunkan menjadi sebuah lagi kompleks perniagaan dan pejabat. Selepas dirobohkan sepenuhnya pada Disember 2012,
Tapak penjara Pudu diusahakan oleh Uda Holdings menjadi Bukit Bintang City Center dengan kos projek bernilai 1 bilion US dollar. Begitulah nasib kompleks penjara tertua di Malaysia yang menyimpan 1001 kisah dalam lipatan sejarahnya. Penjara ini juga menjadi saksi pelbagai peristiwa termasuklah rusuhan pada tahun 1986 dan tempat dua penjenayah tersohor negara iaitu Botak Chin dan Mona Fendi digantung sampai mati. Macam-macam cerita daripada mereka yang pernah bertugas di penjara ini, khususnya kepada warden. Dari cerita pengalaman mengendalikan para banduan sehinggalah ke cerita paranormal yang menobatkan penjara Pudu sebagai antara tempat paling keras di negara ini.